Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan-tuan boleh dengar tak suara saya? Alhamdulillah ada suara dah. Baik, okey. Suara jelas. Alhamdulillah. Minta maaf tadi tergendala. Kita sambung pengajian kita. Muka surat 254. 254. Tuan dan perempuan kongsi-kongsikan dulu. Tadi ada yang dah masuk kemudian terkeluar. Siaran tergendala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bi'ulumihi fid darain amin. Muka surat 254. Wa in takhallafa. Pagi tadi kita cerita makmum memotong imam. Makmum cepat sangat dia potong imam. Petang ni kita cerita makmum lambat. Dia ketinggalan daripada imam. Satu rukun, dua rukun. Apa akan jadi kepada makmum yang terlalu lambat untuk mengikut pergerakan imam? Wa in takhallafa bi ruknin bila udhrin kuriha au bi ruknaini batalat. Fa in raka'a wa'tadala wal imamu ba'du qa'imun lam tabtul. Fa in hawa liyasjuda wa huwa ba'du qa'imun batalat. Wa in lam yablughi sujud li'annahu kammala ruknain. Pagi tadi makmum potong imam. Petang ni imam dah bergerak banyak rukun dah, makmum tak rokok-rokok lagi. Sama macam pagi tadi, kalau makmum potong imam, makmum rokok, makmum i'tidal, makmum bergerak untuk sujud, sedangkan imam masih berdiri, solat makmum batal kerana memotong imam. Petang ni, imam rokok, makmum ni sengaja tak rokok, duduk berdiri. Imam rokok, makmum tak rokok. Imam i'tidal, makmum tak rokok. Imam bergerak untuk sujud, batal lah solat makmum ni, pasal lambat sangat. Orang kampung saya panggil makngot. Makngot ni dia saja-saja duk buat lambat. Imam rokok, dia tak rokok lagi. Imam i'tidal pun tak rokok lagi. Imam bergerak ke sujud, baru dia nak rokok, batal lah solat makmum. Ketinggalan daripada imam dua rukun. Seperti yang saya bagi tahu pagi tadi, dua rukun dalam fiqh dikira bila bergerak ke rukun yang ketiga. Kalau kita nak kait dengan umur binatang korban, biri-biri dia kena setahun. Maksud setahun tu setahun lebih. Setahun lebih baru kira setahun. Ngam-ngam setahun tak boleh, tak cukup umur. Setahun lebih sehari, setahun lebih 2 hari. Macam tu baru dipanggil biri-biri umur setahun. Lembu nak korban, lembu mesti umur 2 tahun, masuk ke 3 tahun. Makna 2 tahun saja tak cukup, 2 tahun lebih. 2 tahun lebih sehari, baru cukup umur, baru boleh korban, boleh akikah. Unta mesti umur 5 tahun, 5 tahun genap-genap tak boleh, dia mesti lebih. 5 tahun masuk ke 6 tahun, macam tu. Jadi 2 rukun yang kita baca ni, 2 rukun yang nak masuk ke rukun ketiga, maka batallah solat makmum. Makmum lambat batal pasal 2 rukun, makmum cepat sangat potong untuk imam pun batal pada 2 rukun.
Kalau satu rukun macam mana? Satu rukun maknanya imam rokok, dia tak rokok lagi. Imam i'tidal, dia tak rokok lagi. Waktu tu baru dikira satu rukun. Imam gerak untuk sujud, satu kammala ruknain, sempurnalah dua rukun. Makruh makmum ketinggalan satu rukun dari imamnya dengan sengaja. Dan batal solat jika ketinggalan sebanyak dua rukun dengan sengaja. Macam mana dua rukun? Iaitu jika imam telah rokok dan i'tidal sedangkan makmum masih berdiri. Ia belum membatalkan lagi solat makmum. Tetapi jika imam sudah mula bergerak tunduk untuk sujud, maka ketika itu solat makmum menjadi batal. Kerana makmum masih berdiri belum rokok dan imamnya sudah menyempurnakan dua rukun dengan bergerak turun ke sujud. Sekalipun belum sampai ke tempat sujud. Imam bergerak tu kira dah complete dah dua rukun. Wa in ta'adzara wa in takhallafa bi'udhrin ka bat'i qira'atihi li'ajzin la liwaswasatin hatta raka'al imam lazimahu itmamul fatihah wa yas'a khalfahu ma lam yusbiqhu bi akthar min thalathati arkan fa in zada wafaqahu fi ma huwa fihi thumma yatadaraku ma fatahu ba'da salami imamihi. Jika makmum ketinggalan dari imamnya kerana keuzuran, bukan saja dia buat lambat, dia uzur. Seperti lambat bacaannya disebabkan kelemahan dirinya. Dia jenis memang baca tak boleh cepat. Baca jenis lambat. Bukan kerana was-was. Bukan pasal was-was. Bacaan dia tu jenis lambat. Sehingga imam rokok, maka makmum wajiblah menyempurnakan bacaan Fatihah hingga selesai. Ini dipanggil makmum muafiq. Imam rokok, dia tak boleh rokok, dia kena habiskan Fatihah dia. Kemudian menyusuli di belakang imam dengan syarat imam belum mendahului makmum itu lebih dari 3 rukun yang panjang. Kita bisa hurai dah dulu. Makmum masbuk perlu menghabiskan, makmum muwafiq perlu menghabiskan Fatihah. Diberi masa kepadanya 3 rukun imam yang panjang. Imam rokok, imam sujud pertama dan sujud kedua imam. Dalam tempoh tu dia kena habiskan bacaan Fatihah dia. Sebab tadi dia berdiri dengan imam kadar masa yang mencukupi untuk dihabiskan Fatihah. Berbeza dengan makmum masbuk, dia berdiri kadar masa yang tak dapat dihabiskan Fatihah, maka dia baca ala kadar saja, sekadar mana yang dia mampu. Imam rokok, dia rokok sama imam. Kena faham tu, muafiq masbuk. Saya ulang banyak kali dah pada kelas-kelas sebelum ni. Jika imam telah mendahului lebih dari 3 rukun yang panjang, maksudnya imam dah masuk ke rukun yang keempat, duduk tahiyat akhir ke, atau imam bangun berdiri ke rakaat yang lain. Kalau jadi macam tu, maka makmum hendaklah mengikuti perbuatan yang sedang imam lakukan. Dia ada 2 pilihan sebenarnya. Dia boleh mufaraqah, dia boleh ikut je imam. Kalau imam dah masuk rukun keempat, imam dah duduk tahiyat akhir, dia turun duduk tahiyat akhir dengan imam pun boleh, ataupun niat mufaraqah. Kemudian makmum menyempurnakan baki rakaatnya selepas imam memberi salam. Ini senangnya, kita dah jumpa dah masalah sebelum ini. Kemudian tajuk intizarul imam ad-dakhila. Imam menunggu orang yang baru masuk. Intizarul imami mudhaf ilaih, tapi hukum fa'il. Menunggu oleh imam ad-dakhila akan orang yang masuk. Tunggulah mana? Dalam rokok, lamakan sikit rokok. Yang kedua, menunggu dalam tahiyat akhir. Wa idza ahassa al-imamu bidakhilin wa huwa raki'un aw fi at-tashahhud al-akhir nudiba intidharuhu bi syart an yakuna qad dakhala al-masjid wa an la yafhusha at-tul wa an yaqsida at-ta'ah la tamyizahu wa ikramahu bi an yantazira asy-syarif duna al-haqir wa yukrahu fi ghairi ar-ruku' wa at-tashahhud.
apabila imam merasai ada orang baru masuk untuk berjamaah dan ketika itu imam sedang di dalam rokok atau di dalam tasyahud akhir, maka disunatkan menunggu makmum itu dengan syarat orang itu telah pun masuk ke dalam masjid. Nak tunggu tu orang tu dah masuk di ruang solat dalam masjid tu. Kalau orang tu baru pergi tandas, pergi ambil wuduk, kita tak payah tunggu lah. Walaupun dia jerit, dia kata, "Tu imam, tunggu Ustaz." Kita tak perlulah rokok lama-lama. Pasal dia baru nak ambil wuduk, dia baru nak lambat. Kalau orang dah masuk di ruangan solat, kita tunggulah. Kita rokok, anak kita baru nak pergi ambil wuduk, dia kata, "Abi, tunggu. Larat nak tunggu." Tak payah tunggulah, lambat sangat tu. Kita intidar je lah. Saya dia ikut rakaat yang lain. Dengan syarat orang itu telah pun masuk ke dalam masjid. Tidak terlalu lama menunggu. Kalau menunggu lama-lama, rokok lama-lama, lenguh juga. Tak payah tunggu. Siapa suruh lambat? Saya tunggu ni bah. Berniat untuk melakukan ketaatan. Tunggu tu niat di hati nak dapat pahala ibadah. Dan tidak berniat membezakan makmum dan memuliakannya. Jangan niat beza-beza. Kalau orang kampung, orang biasa-biasa, kita tak tunggu dah. Kalau yang masuk tu datuk, kita dengar batuk dia pun tahu dah. Kita pun tunggu. Kalau niat macam tu bukan niat ibadat. Niat tu pilih-pilih kasih. Kalau orang tu buat-buat lambat, ustaz, jenuh dia buat-buat lambat. Jenis dia buat-buat lambat. Tak payah tunggulah macam tu. Kerana kita tunggu ni nak dapat pahala ibadah, kita ajak dia sikit. Memang perangai. Orang nak rokok, baru dia nak join solat. Dia nak dapat rokok percuma, tak payah baca Fatihah. Itu tabiat. Orang macam ni tak payah tunggu. Seperti menunggu orang mulia sahaja, tidak menunggu orang biasa. Dan makruh menunggu makmum pada masa selain rokok dan tasyahud. Tasyahud yang dimaksudkan ni tasyahud akhir. Tapi macam saya bagi tahu lah, kalau kita berkumpulan masuk masjid, imam sedang duduk tahiyat akhir, kita tak payah ikut tu imam tu. Kita tunggu dia bagi salam, kita buat jemaah asing. Kalau kita ada ramai. Kalau kita masuk masjid seorang, imam duduk tahiyat akhir, kita berebutlah nak dapat pahala jemaah dengan imam tu. Tengoklah, kalau kita ada 2 orang, 3 orang, kita buat jemaah asing. Jemaah asing lebih baik. Baik. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli faqala ala rajulun yatasaddaqu ala hadha yusalli ma'ahu faqama rajulun fasalla ma'ahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhani jama'ah rawahu Ahmad. Artinya daripada Abu Umamah, sesungguhnya Nabi SAW melihat seorang lelaki sedang solat bersendirian. Maka Nabi SAW bertanya, adakah tiada seorang lelaki yang sudi bersedekah kepada lelaki itu, iaitu dengan cara solat berjamaah bersamanya. Ini tajuk dah semayang dah, kita semayang sekali lagi kerana kesian tengok orang semayang seorang diri. Ulang jemaah. Maka bangun seorang lelaki dan dia pergi solat berjamaah bersama lelaki itu. Rasulullah SAW bersabda, 2 orang ini mendirikan solat secara berjamaah. Kita dah solat selesai, kita tengok ada orang baru nak solat seorang-seorang, kita ulang, kita semayang sekali lagi. Ulama berpendapat, seperti mana disunatkan mengulangi solat untuk membantu, ini dia punya wajhul istidlal, cara ulama berdalil. Seperti mana disunatkan mengulangi solat untuk membantu orang lain agar mendapat pahala solat berjamaah, maka lebih aula, lebih patut lagi bagi imam menunggu makmum agar dia dapat berjemaah bersama-sama makmum yang lain. Muka surat 250. Dan dikiaskan juga dengan kaifiat solat al-khawf. Macam mana solat al-khawf? Solat dalam ketakutan, dalam peperangan. Iaitu imam solat dengan kumpulan pertama,
Kemudian pada rakaat kedua imam berdiri lama. Pasal apa berdiri lama? Kerana menunggu kumpulan kedua agar kedua-dua kumpulan dapat berjamaah dengannya. Itu dalil dia. Kalau orang tanya apa dalil imam sunat rokok lama-lama tunggu makmum, dalil rokok tu tak ada. Dalil tunggu makmum ada. Bukan semua benda ada dalil. Dia kadang-kadang dalil lain diguna pakai di sini. Seperti mana imam menunggu jemaah kedua dalam semayang peperangan. Geng pertama habis dah, rakaat kedua imam akan berdiri lama tunggu. Tunggu kumpulan yang ikut dia tu selesai solat, nak bagi peluang kumpulan lain pula main semayang. Tunggu. Betul. Kemudian seperti mana kita kesian, kita habis dah semayang jemaah, baru ada seorang ni, dia naik motor, dia ambil wuduk, dia masuk masjid surau, dia semayang surau-surau. Kita kesian. Kesian tak? Kesian. Kita pergi semayang sekali lagi berjamaah. Tujuan nak bagi orang dapat juga. Itulah dalilnya. Betulkah ada yang berkata tak boleh buat dua jemaah dalam satu masjid? Hak tu bab lain. Hak tu jemaah ni tak habis lagi. Dia ni pula buat jemaah lain. Tunggu dulu. Takut menyakitkan hati imam. Tunggu bagi imam tu habis dulu, kita buat jemaah asing. Macam tu. Tu bukan tak sah. Takut imam ni terasa hati pasal apa, mereka tak berjemaah dengan aku. Sedang jemaah imam tu sedang berlaku, tiba-tiba kita pergi buat jemaah lain pula. Dua jemaah dalam satu tempat. Tak patutlah, takut tu imam berasa hati. Tetapi jika kita mai dia duduk tahiyat akhir dah, kita ada grup kita, imam sedang duduk tahiyat akhir, tak perlu kita berebut-berebut. Kita tunggu bagi imam ni selesai, bagi salam kanan kiri, baru kita bina jemaah asing, kita buat jemaah asing. Itu tak menjadi satu kesalahan. Okey? Dan hukum dua jemaah pada satu waktu tidak salah jika di RNR. Di RNR tidak ada imam yang dilantik. Jadi grup ni sembahyang asing, jemaah ni asing, sekelompok. Tak ada siapa nak sakit hati kat siapa-siapa. Tetapi kalau di kampung-kampung ada imam ratib yang dilantik, dia sedang jadi imam, kita buat grup lain, kita baca derah, dia baca derah, akan timbul idza, rasa sakit hati, rasa kecil hati. Kecil hati orang ni, kecil hati. Rasa sedih, apa pasal yang apa ni, apa tak puas hati apa kat aku. Aku tu imam, tak ikut aku, siapa pergi buat jemaah lain. Itu. Bukan tak sah, tapi al-idza menyakitkan hati imam, kena jagalah. Kena jaga perasaan imam. Kalau dia dah habis dah, kita buat jemaah, dia tak rasa apa. Ni geng lambat, sembahyang asing. Baik. Terus. 257. Siapa yang berkuasa memberi arahan untuk qamat? Qamat ni kuasa tu imam lah. Tu imam suruh muadzin qamat, baru muadzin boleh qamat. Masuk waktu imam suruh azan ke tak suruh azan, masuk waktu muazzin azan. Tapi nak qamat imam suruh baru boleh. Mungkin imam kadang-kadang dia sibuk, ada orang nak mai tanya dia urusan apa. Jadi imam tengah duduk kalut, muazzin pergi qamat, tak boleh. Muazzin nak qamat kena dapat dulu isyarat daripada imam. Imam suruh qamat, muazzin qamat. Dan apabila muazzin ni ada orang lain suruh qamat, tuan haji mana atau dia suruh qamat, sedangkan imam tak bagi. No, imam kata sekali, dengar cakap imam, jangan dengar cakap orang lain. Imam kata jangan qamat lagi, jangan qamat lagi. Kuasa qamat di tangan imam. Kalau imam tu imam yang dilantik lah. Okay? Makruh iqamat solat tanpa keizinan dari imam rasmi yang dilantik di dalam sebuah masjid yang bukan tempat itu lalu lalang orang musafir. Bukan RNA lah. Tetapi tidak makruh iqamat solat jika masjid itu berada di tempat laluan musafir atau masjid yang tidak ada imam. Okey? Nak qamat kena hormat imam. Imam suruh berqamat, imam larang jangan qamat lagi. Tu yang sahabat Nabi dulu macam tu. Sayyidina Bilal azan isya.
Nak qomat, tengok Nabi tak main lagi masjid. Tunggu Nabi sampai tertidur. Nabi main Isya lambat sampai tertidur, tersengguk-sengguk. Lama dekat-dekat pukul 11 malam, kot lah. Zaman tu tak ada jam. Kot lah dah dekat-dekat pukul 11 ke 12 baru Nabi main masjid. Sayyidina Bilal iqamah. Tunggu tu imam, nak qomat tunggu tu imam. Dan tu imam pun janganlah selalu lambat-lambat. Cukup time dia lah. Kalau 10 minit lepas azan iqamah, imam bertugas ni dia kena main awal lah. Kalau dia main lambat, lambatlah orang qomat. Masalah juga. Hari tu Nabi ada urusan di rumah. Ada orang main tanya soal peribadi. Nabi layan tetamu. Isya ditakhirkan. Bila Nabi main, sahabat-sahabat pun jaga. Dia pun duduk tidur, duduk tersengguk. Dagu mematuk dada. Tidur macam tu. Tak batal wudu. Kerana punggung rapat ke lantai. Nabi datang lewat. Sayyidina Bilal pun iqamah. Dan Nabi jadi imam Isya. Agak lewat. Lepas pada tu Nabi kata, kalaulah tidak menyusahkan umatku, aku teringin tiap-tiap malam nak sembahyang Isya lambat. Sebab aku nak isi lepas maghrib tu mesyuarat ke, ada siapa ada masalah peribadi boleh main sembang dengan Nabi, mudzakarah. Kalau tak menyusahkan kamu, aku nak buat Isya tiap-tiap malam lambat macam ni. Tapi tak boleh lah. Mungkin ada orang mengantuk, orang letih kan. Sekali-sekala boleh kita buat Isya lambat. Benar, boleh buat Isya lambat sikit. Ada program-program apa, forum ke apa ke, buat Isya lambat sikit. Itu tak jadi satu masalah. Baik, kita tengok di bawah, kena hormat imam. Nabi SAW bersabda, la ya'ummanna ar-rajula fi sultanihi wa la yaq'udu fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idnihi. Rawahu Muslim. Artinya, daripada Abu Mas'ud Al-Ansari. Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh seorang lelaki menjadi imam kepada lelaki yang lain sedangkan dia berada di dalam pemerintahan orang itu. Contoh, kita pergi rumah orang, lepas qamat kita langkah ke depan jadi imam. Tak boleh, hormat tuan rumah. Tuan rumah, sahibud dar ahaqqu bil imam. Tuan rumah lebih layak menjadi imam. Kalau dia suruh kita jadilah taat kepada tuan rumah, arahan tuan rumah. Kalau dia tak suruh, jangan pandai-pandai kita pergi jadi imam. Kita pergi masjid orang panggil kita jadi penceramah jemputan, jangan pandai-pandai kita jadi imam. Kerana masjid, hormat tu imam masjid. Surau, ada tu imam surau. Rumah, ada tu imamnya. Begitu. Walaupun alim terang mana pun tak boleh, melainkan orang suruh. Ini kalau semayang biasa 5 waktu, hormat tuan imam. Kalau semayang mayat, hormat anak si mati. Ini tu imam pula tak boleh jadi imam. Semayang mayat di masjid. Imam masjid tak boleh jadi imam. Hak mengimamkan jenazah tu anak dia. Kalau imam pandai-pandai pergi depan, sama akan soft, betul soft. Imam merampai hak anak si mati. Anak si mati yang layak dalam bab tu. Sebab mati di dunia ni sekali itulah. Anak dia pun duk belajar semayang mayat ni, duk belajar lah. Di rumah pun duk prepare dah. Macam mana nak jadi imam, macam mana nak jadi imam. Pergi masjid, tak mayat, tu imam balas. Tu imam mengkhianati, tu imam merampas hak tu. Pak kita mati, kita tentulah buat persediaan. Mak kita pun kata, Alung jadi imam lah lagi untuk ayah. Kadang-kadang ayah wasiat, ayah pesan, Alung jadi imam. Alung ni pun carilah buku, buka internet apa semua kan. Semayang mayat bukan payah pun, tapi tak biasa kan. Buat persediaan. Pergi masjid, Tok Imam steady ya. Sama-sama cik dengan hidung kembang dia. Tok Imam relax ya. Tok Imam pergi balas jawatan tu. Dah lah setengah tempat kena upah pula. Siapa jadi imam kena upah pula. Dia minta upah. Kena bagi upah kat dia pula. Allah. Tok imam ke, tok guru ke, tok syekh ke, hormat anak si mati. Kalau ada anak laki dia, anak jantan dia, tak pun adik dia, hormat, bagi peluang mereka ni jadi imam. Bagi peluang anak-anak ni.
Zaman sekarang anak-anak pun jangan kita kata dia tak reti, ni pun mudah je, ni pun boleh tengok YouTube apa semua cara semayang-mayang. Tak reti mungkin doa tak reti. Jadi imam bukan payah. Dia budak ni punyalah duk bersedia apa aku. Bukan dia nak berbangga dia. Ayah dia inilah anak soleh hak ni lah last yang dia mampu buat. Okey? Pi sana tak kerana Allah. Orang lain jadi imam. Tanpa patutnya tok guru ke tok syekh ke apa akan kena tanya. Mana anak dia? Mana? Kita syorkan, kita galakkan, kita bagi semangat. Tak apa jadi imam. Saya tak reti baca doa. Doa tak apa, tak apa. Saya ustaz baca. Kamu jadi imam. Sepatutnya macam tu. Ini perhatianlah kepada imam-imam masjid, ustaz-ustaz, tok guru, tok syekh. Tok duk jadi syekh lah. Hari semayang-mayang tu bagi anak dia jadi imam. Tok duk jadi tok guru, tok duk training nak jadi tok imam lah. Galak kan, bagi semangat anak hang jadi. Saya tak reti baca doa, tak apa. Doa sekali. Saya ustaz baca, hang jadi imam. Pak takbir. Alah budak tu pun dia boleh dah prepare, dia boleh baca dah. Daripada rumah lagi kita pergi pesan. Tok imam ni patut pergi ziarah mayat pesan. Mana? Halo jadi imam lah. Macam mana nak jadi imam? Ajak dia macam ni. Hak dia. Kalau dia memang surrender takut jenis ketak. Jenis satu dia minta tu imam juga, terpaksa lah tu imam tu. Anak ni dah suruh harap sangat. Terpaksa. Tak apalah. Yang saya maksudkan, si mati ada anak. Macam saya mati, saya ada anak lelaki 2 orang. Si mati, anak dia nak jadi imam, dirampas oleh tu imam hari-hari dah duk jadi imam. Cukup lah. Hari-hari dah duk jadi imam. Mayang 5 waktu jadi imam, mayang-mayang pun nak jadi imam. Cukup lah. Bagi peluang ke anak si mati ke, adik si mati ke, macam tu lah. Banyak mereka tak mau jadi imam. Hak ni kita kena tarbiyah. Kena ajak anak-anak jadi imam. Awal lagi mereka wakilkan tu imam. Tak apa kalau mereka wakil. Tapi tu imam ni dia kena ada sifat. Kalau boleh tu dia tak maulah. Dia nak biar anak mereka tu keluarga, di kalangan keluarga tu yang jadi imam mayat. Imam waktu kita jangan kacau. Tu hak dia. Kita dipanggil penceramah jemputan, kuliah bulanan ke apa, kita pergi tempat, imam ada, kita jangan langkah. Melainkan imam tolak kita, suruh kita, tak apa. Okey? Sebab tu jawatan dia, tu tugas dia. Banyak tempat, maghrib, imam akan jadi imam. Insya baru dia suruh kita jadi imam. Kita jangan rasa apa lah. Kita pergi kuliah, kita pergi baca kitab, kita fahamlah setengah tempat tu maghrib, imam jadi imam. Kita jangan duduk gagah pergi depan. Jangan. Insya biasanya dia akan persilakan kita lah. Sebab dia pun dalam jadual tugas dia, kalau dia asyik duk suruh ustaz kuliah subuh, suruh ustaz jadi imam, kuliah maghrib ustaz jadi imam, insya ustaz jadi imam. Nanti dia akan dipetikai pula. Apa tu imam ni dapat jawatan imam, ada allowance, tak pernah jadi imam. Macam tu pula. Sebab tu kita kena ambil kira benda-benda macam ni. Yang kedua, Nabi kata wala yaq'ud, dan tidak boleh duduk di kerusi istimewanya melainkan dengan izinnya. Tak boleh duduk. Tuan rumah dia ada kerusi istimewa. Kerusi cushion tu ada 3, ada 2, ada 1. 1 tu tuan rumah duduk. Kadang-kadang boleh injut pula, boleh goyang macam tu. Illa biiznihi, nak duduk cushion tu kena minta izin. Anak-anak pun serupa lah. 3 cushion, 2, kembang 2, ada 1. Kalau di rumah saya ni ada 1. 1 tu boleh duk goyang tu pula. Tak boleh tetamu main-main cantik tengok kerusi hak 1 tu macam lebar besar sikit, duduk-duduk oi boleh goyang. Setengah rumah orang siap boleh hurut lagi kan, boleh tekan butang boleh hurut. Oh syok ni. Hak tu kerusi tuan rumah. Nak duduk minta izin dulu. Kita duduk hak cushion 3, kita duduk cushion 2, jangan duduk hak cushion 1. 1 tu tuan rumah punya. Dia jadi sultan. Okey, faham tak? Macam tu. Ada soalan? Macam mandi mayat pun hak anak lebih utamakan. Kalau anak tu mampu pergi mandi, dia lah. Tapi kalau mereka berbincang, mereka panggil tukang mandi. Tak apa lah, tukang mandi kena mai lah. Dia berbincang ni. Bukan semua orang reti memandikan mayat. Okey, baik.
Jadi kita pergi rumah orang, kita jangan pergi duduk atas cushion hak nampak sempoi sikit tu. Cantik kata hak ni. Kita pilih-pilih kan, tak boleh. Melainkan dia suruh duduk, duduk. Carilah, kita kena pandai lah tu rumah orang. Kalau di negara Arab, syekh mengajar, di tepi syekh ni diletak kursi Arab, kursi hak boleh duduk bersila. Cushion lah, cushion. Dalam masjid, tepi-tepi dinding ni, depan ni letak cushion. Saya sampai Syria dulu, saya tengok selalunya belah kanan syekh lah. Dia rapat dengan dinding, dia pun letak cushion Arab lah, boleh duduk bawah. Abang-abang sini dia berpesan, hampa jangan pergi masjid. Hampa jangan pergi masjid, jangan pergi duduk atas cushion tu. Tu tempat syekh-syekh lain nak main. Jadi bila tuan guru hak hebat ni baca kitab, lagi ada syekh-syekh lain nak main ambil berkat, dia akan duduk situ. Tu khas untuk syuyukh, untuk masyayikh. Jangan kita tengok, ini ada sofa, ada apa, cantik nak pergi duduk. Jangan. Ada tempat yang disediakan untuk orang, jangan kita duduk. Kemudian tajuk i'adatu salah, mengulangi salat. Wa man shalla munfaridan aw fi jama'atin thumma wajada jama'atan tusalli nudiba ay yu'ida ma'ahum bi niyatil faridati wa taqa'u naflan. Sesiapa yang telah mendirikan salat secara seorang diri atau berjamaah, kemudian dia dapati satu kumpulan sedang menunaikan salat secara berjamaah, maka disunatkan dia mengulangi salat bersama jemaah itu dengan niat salat fardu. Jadi dia salat dah fardu, salat sekali lagi, ulang. Kena niat apa? Niat salat fardu. Dan salat yang diulang itu dikira salat sunat. Di sudut pahala dia dapat pahala sunat. Niat dua-dua fardu. Tapi hak kedua dapat pahala sunat. Itu satu pendapat. Pendapat yang satu lagi, kita niat fardu hak pertama, hak ulang pun kita niat fardu, salah satunya dikira salat sunat. Serah ke Allah, sama ada Allah kira hak mula salat sunat atau hak kedua salat sunat. Salat fardu salah satu je. Begitu. Niat fardu, hak pertama niat fardu, hak kedua pun niat fardu. Daripada Yazid bin Al-Aswad As-Suwa'i radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau masih remaja. Selepas selesai salat, Nabi melihat ada dua orang lelaki yang tidak salat bersamanya. Dua orang lelaki itu duduk di hujung masjid. Dua orang ni tak semayang sekali dengan Nabi. Dia main masjid Nabi, dia duduk ujung-ujung masjid, dia tak semayang. Nabi semayang jemaah, habis semayang pun Nabi tengok ada dua orang lelaki yang masih duduk ujung masjid, tak semayang sama Nabi. Maka Nabi SAW memanggil mereka berdua. Mereka berdua pun datang menghadap Nabi SAW dalam keadaan gemetar dan menggigil tubuh badan mereka. Nabi bukan nak buat apa-apa. Nabi nak tanya, pasal apa kami semayang jemaah, hampa duduk ujung masjid, hampa tak semayang sekali. Tapi haibah Nabi, mereka gerun, ada wibawa Nabi. Nabi panggil, mai, dua orang tu mai sini. Dia pergi kat Nabi, terketak-ketak, menggigil tubuh badan mereka. Baginda bertanya, kenapa kamu berdua tidak solat berjamaah bersama kami? Mereka berdua menjawab, kami telah solat di rumah kami. Kami sembahyang awal lagi kat rumah. Baginda SAW bersabda, jangan buat begitu. Apabila seseorang kamu solat di rumahnya, kemudian dia pergi ke masjid dan mendapati imam belum solat, maka hendaklah sini bukan wajib, sunat. Maka sunat dia solat bersama imam. Sesungguhnya solat yang diulang itu menjadi tambahan nafilah, tambahan baginya, yakni diberi pahala solat sunat. Tapi kena niat fardu juga. Hak semayang di rumah tu solat fardu, main masjid tengok. Kadang-kadang kita subuh kita rasa lambat dah nak pergi masjid. Rasa-rasa ni pas semayang dah kot di masjid, kita pun semayang di rumah. Soli fardu subuh, semayang di rumah je lah. Tu baru kita pergi masjid, sebab kita ada kuliah subuh. Kita pergi masjid nak kuliah subuh, pergi masjid tengok mereka baru qamat. Loh, masjid jenis lambat. Sampai masjid baru qamat. Tak apa, semayang kali lagi.
Banyak kali. Begitu. Salah, banyak kali tak apa. Tapi syarat nak ulang sembahyang kena berjemaah. Jangan kita sembahyang mula-mula seorang diri, kita ulang lagi seorang diri, itu tak boleh. Nak ulang mesti berjamaah. Dan niat, satu lagi berkenaan niat. Niat dia jadi macam Jumaat. Oleh kerana syarat berjamaah, dia macam sembahyang Jumaat kena jemaah, maka dalam takbiratul ihram, solat yang kita ulang tu dalam takbiratul ihram kena niat apa? Solat contohnya subuh, fardu subuh mengikut imam. Solat fardu subuh mengikut imam tu kena ada dalam hati waktu takbir. Pasal dipanggil sembahyang ulang mesti berjamaah, seperti mana solat Jumaat mesti berjamaah. Dia qiyas kot itu. Sembahyang hak wajib Jumaah ni, sembahyang Jumaat pergi sembahyang ulangan. Maka kena ada dalam niat. Ketika takbir kena ada niat apa? Solat fardu subuh makmuman. Kalau orang tolak kita jadi imam, kita pergi nak berkuliah subuh. Rupa-rupanya ni tak sembahyang lagi, ni tunggu kita. Ni pun kata ustaz, kami ni lantik kita suruh jadi imam. Maka kita dalam takbir kita kena niat solat fardu subuh imaman sebagai seorang imam. Macam itu. Tak boleh niat 3 je solat fardu subuh, tak boleh. Pasal sembahyang ulang, status dia kita ulang. Tadi sembahyang dah, sembahyang sekali. Sembahyang ulang wajib berjemaah. Sembahyang yang wajib jemaah ni ada 2, solat Jumaat dan solat ulang, solatul Jumu'ah dan solatul Mu'adah atau solatul I'adah. Hukum dia sama je, kena niat. Qasad, ta'arud, ta'yin, ta'yinu nafsihi. Ada 4 tu. Ustaz, kalau yang kedua niat qada boleh? Boleh, niat qada pun boleh. Kalau niat qada dia jadi wajib lah, dia jadi fardu lah. Kalau niat ulang, hak mula kita niat fardu, hak kedua niat fardu, salah satunya dikira sunat. Ulama kata hak mula tu niat fardu dapat pahala fardu, hak ulang tu niat fardu tapi dapat pahala sunat. Qila, ada pendapat lain kata kita niat dua-dua fardu, yang mana satu fardu kita serah ke Allah. Allah akan pilih hak mana yang cantik, akmaluhuma, yang mana yang lebih lengkap. Hak mula ke hak kedua, hak mana lebih khusyuk, hak mana solat kita lebih bagus, lebih beradab. Allah akan pilih hak ni fardu, hak satu lagi aku bagi pahala sunat. Serah ke Allah. Allah nak bagi pahala sunat hak mana pun. Ustaz, boleh ulang solat fardu, ada had tak? Maksudnya berapa kali? Tak ada had, janji jemaah. Janji berjamaah. Tak boleh ulang seorang-seorang. Berjemaah tak apa. Bila berjemaah macam saya beritahu tadi lah, dia kena ada qasad, ta'arud, ta'yin, tak cukup. Kena satu lagi, ta'yinu nafsihi. Menentukan dirinya sebagai imam atau sebagai makmum. Kena ada niat tu dalam hati waktu kita melafazkan Allahu Akbar. Biasanya imam akan berpindah tempat dari tempat imam apabila solat sunat. Adakah itu adab atau sunnah? Ya, memang Nabi suruh berpindah tempat. Nabi suruh pisahkan solat fardu dengan solat sunat dengan memindah tempat supaya banyak tempat sujud. Tempat imam tahu tu lah. Dan ada sunat tu, siapa-siapa pun sunat kita tukar-tukar tempat. Pindah tempat. Dan tempat yang paling bagus sekali di rumah. Sembahyang fardu dalam masjid, jalan balik rumah, sembahyang sunat di rumah. Itu kata ubah tempat. Salat fardu talib, salat sunat talib. Itu memang sunnah. Ada hadis Nabi suruh macam tu. Pisahkan solat fardu dengan solat sunat, sama ada dengan berpindah tempat atau dengan bercakap. Tadi kita solat fardu, kita berwirid apa semua. Jadi kita cakap. Sekarang kalau tak mau pindah tempat, pindah dengan cakap. Kita sembang kalau kita apa-apa. Alamak, tak jumpa sihat lah. Okay. Kita sembahyang sunat tertentu juga, tapi kita dan sembang, komunikasi sikit dengan orang. Berpindah tempat atau dengan bercakap-cakap dengan orang sebelah. Berkomunikasi 2-3 patah, baru kita sembahyang sunat. Itu afdal. Kalau lepas sembahyang fardu terus nak sembahyang sunat di situ, bercakap dak, ubah tempat pun dak, boleh juga, tapi tak menepati saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya solat yang diulang itu menjadi tambahan baginya, diberi pahala solat sunat. Dan lebih baik bagi orang yang mengulangi solat itu menjadi makmum. Nak jadi imam pun boleh. Kita yang solat ulang ni, kita jadi imam boleh, jadi makmum boleh. Tapi lebih baik jadi makmum. Sebab ada mazhab lain yang melarang solat yang diulang
kita jadi imam. Macam tu. Dan lebih baik bagi orang yang mengulangi solat itu menjadi makmum, bukan menjadi imam, supaya tidak terjadi solat fardu berimamkan orang yang solat sunat. Status kita ni solat sunat, walaupun niat fardu dapat pahala sunat. Kalau zikir ustaz kira macam cakap tak? Tu saya tak tahu. Cakap ni Nabi kata pisahkan solat fardu dengan solat sunat dengan kalam, dengan percakapan. Adakah wirid zikir tu kira kalam dah? Wallahu a'lam. Saya tak tahu nak jawab ni. Kalau dia cakap betul-betul tak apalah, dia wirid per wirid, baca doa, betul dia sembang orang sebelah, dia sembahyang sunat tentu juga. Pisahkan dengan kalam atau pisahkan dengan berubah tempat. Fardu tangleh, sunat tangleh. Ataupun kita buat dua-dua, sembang orang sebelah, kalau kita sembanglah sikit, manis mulut, itu kita ubah tempat. Dan sunat tangleh. Fardu tangleh, sunat tangleh. Macam tu saranan daripada Nabi. Supaya tidak terjadi solat fardu berimamkan orang yang solat sunat. Sebab ada mazhab tak bagi. Ada mazhab tak bagi makmum berimamkan imam yang status dia solat sunat. Jadi kita cuba elakkan nak ra'i khilaf mazhab yang lain. Dan jika seseorang telah mendirikan solat di dalam salah satu dari 3 masjid besar umat Islam, iaitu Masjidil Haram, dia sembahyanglah, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa, maka tidak disunatkan lagi mengulangi solat di tempat lain. Dia balik hotel, bini dia tak pergi Masjidil Haram, dia balik hotel tanya, hang sembahyang lagi? Bini kata tak lagi. Jom kita sembahyang dua. Aku sembahyang lagi. Itu tak digalakkan lah. Ni pengecualian dia. Sebab kita pergi Masjidil Haram tu besar lah pahala, nak ulang apa lagi. Sekalipun solatnya di dalam 3 masjid itu berseorangan dan solat di tempat lain secara berjemaah, tak sunat ulang lah. Katalah dia pergi Masjidil Haram, dia sembahyang seorang-seorang, dia balik hotel, dia ajak bini dia berjemaah. Itu pun boleh buat, harus, tetapi tidak digalakkan. Kerana kelebihan solat di dalam 3 masjid itu amat besar. Seperti sabda Nabi SAW, kita selalu jumpa hadis ni, saya baca terjemahan saja. Tidak dituntut musafir untuk tujuan beribadat dan salat di dalam masjid-masjid selain 3 masjid, iaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Baginda bersabda, satu solat di masjidku ini, Nabi tunjuk Masjid Nabawi. Satu solat di masjidku ini, Masjid Nabawi, lebih baik dari 1000 solat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada yang belum ada kitab ni, kalau nak order saya boleh post. Mungkin ada di kalangan ahli-ahli kuliah kita yang belum ada kitab atau yang nak wakaf kitab. Ada setengah pelajar-pelajar student ni mereka tak mampu beli. Mereka masih belajar lagi. Jadi ada yang tanya-tanya saya, kitab wakaf dah habis dah. Kalau ada yang nak mewakaf kitab juga dialu-alukan. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Terima kasih semua.